yang disuruh oleh orang tua-tua kita. Hak jatuh tu, kutip balik. Mak kita kata. Yang kita duk tanya, mana sunnah, mana dalilnya? Kita dulu tak tanya. Kita buat saja yang mak ayah kita suruh. Mak ayah kita pun kalau kita tanya balik, dia pun tak tahu. Dia ambil mana? Tapi ada pandangannya. Ada sandarannya. Disebut oleh para ulama dalam kitab. Nah, itu baik sangka. Dan orang awam pun tak perlu tanya dalil. Ini tak disuruh pun dalam syarak. Orang awam tanya dalil. Boleh? Dia kata, apa masalahnya untuk kami tanya dalil? Masalah, kata dia. Memang masalah. Masalahnya tak disuruh. Itu je. Kamu yang buat masalah. Siapa yang suruh kamu tanya dalil? Kamu nak buat apa tahu dalil? Sebab tu, hukum para ulama, para sahabat Nabi, Syekh Nur Hamim Keller, sebut dalam kitabnya, tajuk dia. Tajuk bahasa Arab lah. Tajuk bahasa Inggeris. Saya pun tak ingat lah. Dia tak ingat. Of the Traveller. Macam itulah. Tapi bahasa Arabnya tajuk kitab dia apa dia? Kitab Umdatus Salik. Dia terjemah Umdatus Salik ke dalam bahasa Inggeris. Jadi kata Syekh Nur Hamim Keller, dia buat keluar balik kalam guru dia. Ataupun dia ambil daripada kitab Syekh Abdul Wahab Khallaf rahimahullahu ta'ala dalam kitab Usul Fiqh. Kata beliau, orang awam tak disuruh tanya. Dan para sahabat Nabi yang alim tidak ramai. Yang menjadi mufti tidak ramai. Di kalangan sahabat Nabi yang lebih ramai 124,000 orang. Yang menjadi mufti di kalangan sahabat hanya beberapa orang saja. Dan para sahabat dituntut kepada mereka untuk bertanya kepada yang alim. Dan tidak ada di kalangan mereka yang ketika bertanya kepada yang alim, bertanya dalil. Disampaikan oleh sahabat dengan hukum terus tanpa dibagi tahu dalil. Dan ini yang berlaku zaman berzaman. Kecuali zaman law je. Mai pok-pok bengong ni. Nah, ajak kepada umat untuk tanya dalil. Bukan salah. Tak tanya dalil, tak ada masalah. Mengaji. Sebab tu kata guru kami Maulana Syekh Imad Ifat rahimahullahu ta'ala ketika kami belajar dengan beliau di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, apa yang beliau sebutkan ketika mana ada murid yang tanya dalil, dia kata pergi Darul Ifta Misriyah. Nah, dia dalil tanya di Darul Ifta, pergi sana. Nah, pergi ke Jabatan Fatwa. Di situ kamu nak bincang silakan, tidak ada masalah. Faham? Sini kami belajar kitab apa? Kami belajar kitab fiqh Syafi'i. Disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imamul Bajuri. Kami baca kitab Hasyiah Al-Imamul Bajuri Al Fathil Qarib. Jadi bila baca kitab Fathil Qarib, Syekh Imad Ifat rahimahullah baca sekali dengan hasyiahnya. Dan ketika disyarah, ada orang bila tengok Imam Bajuri buat keluar hukum terus. Cuba tengok baca kitab fiqh terus buat keluar hukum kan? Karena tu tempat dia. Nah, ada orang kata ni patutnya kita baca terus hadis. Baca hadis buat keluar hukum terus daripada hadis. Kamu siapa dia? Nah, alif lam tadi pun pening. Nah, alif lam ada berapa? Istighraq lil ahdi ada 2, zikri dan juga lil zikri dengan li apa dia? Soal satu lagi. Alif lam ahdi dah disebut dah tu. Alif lam lil ahdi zikri dengan ahdi zihni ada 2. Nah. Kemudian ada lagi alif lam lil jins. Boleh? Ada lagi alif lam yang dengan maksud alladhi, boleh jadi. Jadi macam-macam kan disebut oleh ulama. Pun hak tu pun tak tahu. Tiba-tiba tanya dalil. Nah. Tu yang kita jadi pening. Bahasa Arab tak mengaji. Nah, nahwu saraf tak tahu, tiba-tiba tanya dalil. Ini yang tu yang bila tok guru dulu garang. Memang tanya dalil tu, dia kata, ni dalil ni. Syekh Ali Jumaah hafizahullah bila ditanya kepada dia dalil, apa dia kata apa? Dalil dia ni, buat keluar serban dia. Ni dalil dia. Nah. Ni dalil dia, dia kata, serban ni kan. Dalil dia. Nak tengok mana? Buka serban tengok dalam tu. Dalam tu ada dalil. Dia nak apa ni? Bawah serban tu kepala otak dia lah. Ni otak dia. Ni dalam ni. Ni. Ini dalilnya. Dalilnya dalam ni, dalam otak para ulama, dalam dadanya para ulama. Itu dalam Quran, dalam hadis Nabi kata apa? Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah Ta'ala tidak menarik ilmu tadi secara sekaligus. Tapi Allah Ta'ala menarik ilmu tadi dengan dimatikan ulama. Nabi tak kata, Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbiduhu biqabdil kutub. Allah Ta'ala tidak menarik ilmu sekaligus, tapi Allah Ta'ala akan tarik ilmu dengan ditariknya kitab. Kenapa Nabi tak sebut ditarik kitab? Karena kitab akan ada. Yang tak adanya yang baca kitab tersebut. Yang ulama yang dimatikan tadi, ilmunya yang bersama dalam dadanya akan mati masuk ke dalam kubur bersama dengan beliau.
Kitabnya ada. Siapa nak baca? Kitabnya ada. Siapa nak syarah? Karena al-ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Karena ilmu dalam sudurnya alim, bukan dalam suturnya al-kutub, dalam tulisan-tulisan. Karena itu Nabi mengatakan bahawa bila mana dah matinya alim, maka kita akan mengambil ilmu daripada apa? Daripada al-mushafi, as-suhufi. Yani orang-orang yang membaca buku sendiri dan orang yang baca Quran dengan sendiri. Lepas tu kata para ulama, la ta'khudhul ilma 'anil mushafi. Jangan kamu mengambil ilmu daripada orang yang membaca Quran dengan sendiri. Maknanya tidak berguru. Ma'ruf. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah sebut dalam kitab beliau. InsyaAllah nanti ada rezeki lagi kita akan baca. Saya baru juga karang baru ni sebelum balik sebuah lagi kitab. Adabul Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Saya karang kitab berkenaan dengan adab ilmu dan talaqi. Ada lebih kurang dalam 200 bait syair berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita setakat itu dulu insya-Allah pada hari ini. Moga-moga Allah taala mengampunkan dosa-dosa kita, diberikan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah minggu akan datang 21 hari bulan kalau tak silap saya, kita akan bertemu lagi insya-Allah taala. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.